على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, para jemaah dirahmati Allah, kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum kita memulakan pengajian bagi kitab Fathul Qarib Al-Mujib dalam fiqh Imam Syafi'i, yang mana kita masih berada dalam bab Al-Jihad. Dan pada minggu yang lepas kita sedang membicarakan tentang hukum mahkam yang bersangkut paut dengan Al-Ghanimah. Maka Al-Ghanimah dialah harta hasil daripada peperangan, mereka yang bukan Islam. Jadi apabila berlaku yang peperangan, setelah yang ini tamat ini peperangan, maka harta yang didapati daripada peperangan ini yang dimaksudkan dengan Al-Ghanimah. Sekejap lagi kita akan membicarakan tentang satu lagi jenis ini harta peperangan yang dikenali sebagai Al-Fai. Al-Fai ini dialah harta yang didapati oleh kaum muslimin ataupun tentera yakni muslimin tanpa peperangan. Yakni sebagai misal, mereka pergi kepada medan pertempuran, musuh melarikan diri dan mereka meninggalkan harta mereka. Maka ini adalah Al-Fai. Maka hukumnya berbeza di antara ghanimah dengan Al-Fai. Dan kita belum lagi habis berkenaan dengan membicarakan tentang Al-Ghanimah dan pembahagiannya. Jadi insya-Allah kita kembali kepada kitab. Maka di sini kita lihat akhir sekali kita membicarakan adalah berkenaan dengan pembahagian Al-Khumus. Jadi harta ghanimah ini, kita seperti mana penulis mengatakan, 4 daripada 5 bahagian diberikan kepada mereka yang menyertai peperangan. Bagi mereka yang menaiki yakni tunggangan seperti kuda, maka diberikan 3 bahagian. Bagi mereka yang berjalan diberikan 1 bahagian. Maka 4 daripada 5 bahagian ini diberikan kepada mereka. Manakala 1/5 daripada bahagian ini yang dikenali sebagai Al-Khumus. Sebab perkataan bahasa Arab Al-Khumus ini maksudnya 1/5. Maka di sini penulis ini mengatakan 1/5 ini dibahagikan kepada 5 bahagian. 1/5 harta ghanimah diberikan kepada 5 bahagian. Bahagian ini yang pertama diberikan kepada maslahat kaum muslimin, yang mana pada zaman Nabi SAW diberikan kepada Rasulullah SAW. Cuma setelah wafatnya Nabi SAW, maka diberikan kepada lil masalihi al muta'alliqati bil muslimin. Ini yang penulis ini mengatakan, yang kita berbicarakan pada minggu yang lepas. Dan Nabi SAW pada zamannya apabila diberikan harta khumus, beliau juga memberikan kepada kaum muslimin. Segala-galanya yang didapati oleh Nabi memberikan ini kepada maslahat Islam dan muslimin. Ini adalah Nabi kita SAW. Jadi setelah wafatnya juga ini diberikan kepada perkara-perkara yang memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Penulis memberikan misal kal qudatil hakimina fil bilad, seperti memberikan sebahagian daripada wang tersebut kepada para qadi. Qadi di sini bukan maksudnya tok kadi. Qadi di sini yakni maksudnya yakni qadi di mahkamah. Di mahkamah yakni Islam. Amma qudatul askar fayutazaquna minal akhmas, manakala qadi yang bekerja di tentera, maka mereka mendapati daripada akhmas al-arba'ah, yang 4 daripada 5 bahagian tadi, sebab mereka dikirakan dalam tentera. Maka mereka tidak mendapati daripada khumus. Maka khumus diberikan kepada qadi yang tidak ada kait mengait ini dengan tentera. Ini yang penulis ini mengatakan, kama qalahu Al-Mawardi. Al-Mawardi ini adalah ulama yang besar ini di dalam madhab al-Imam Syafi'i. Selepas itu beliau memberikan misal yang lain, kasad di surur, seperti memberikan harta tersebut yakni untuk menjaga tempat-tempat yakni yang untuk melihat yakni musuh. Kita kalau di negeri ada tempat-tempat yang kita buat yakni kita punya sentry, punya pos, supaya kita jaga, kita had yakni negeri kita supaya musuh tidak mencabuli. Maka ini dipanggil surur. Maka penulis mengatakan diberikan kepada maslahat perkara ini. Wahiyal mawadi'ul mukhawwifatu min atrafi biladil muslimin al-mutalasiqa li biladina. Jadi ini adalah yakni kawasan yakni had yakni negeri yakni Islam yakni yang berdekatan yakni dengan negeri yakni yang lain. Wal muradu saddu sururi birijali wa alatil harbi. Jadi memberikan maslahat ini kepada bahagian ini maksudnya memberikan gaji bagi mereka yang menjaga tempat-tempat ini dan juga alat-alat peperangan yang diperlukan oleh mereka. Wa yuqaddamul aham minal masalih
fal aham. Jadi berkenaan dengan maslahat kaum muslimin, diberikan daripada harta peperangan ghanimah khumus. Apa yang penting diberikan lebih daripada yang kurang penting. Jadi ini adalah bahagian yang pertama. Bahagian yang kedua bagi zawil qurba, dan mereka adalah ahli keluarga Nabi SAW, keturunan daripada Banu Hashim dengan Banu Muttalib. Diberikan yang ini lelaki dan wanita, kaya dan miskin. Lelaki mendapat dua bahagian daripada wanita. Yang ketiga, sahmun lil yatama al muslimin, bahagian diberikan kepada anak yatim di kalangan kaum muslimin. Dan definisi ini yatim adalah budak kecil yang belum baligh yang kehilangan bapa, sawa'un kana saghiru zakaran aw unsa, tak kira sama ada bayi tersebut adalah lelaki ataupun perempuan. Wala hujaddun amla, sama ada datuk ataupun tidak. Qutila abuhu fil jihadi amla, sama ada bapa ni dibunuh ataupun tidak dibunuh. Yang penting bapa dia sudah tidak ada, sudah meninggal. Wa yushtaratu faqrul yatim, tapi dengan syarat dia mesti fakir. Kalau yatim yang kaya tidak diberikan daripada khumus. Ini adalah bahagian yang ketiga. Yang keempat, sahmun lil masakin, diberikan kepada orang miskin. Yang kelima, sahmun li abna'is sabil, diberikan kepada mereka-mereka yang terputus jalanan. Wa sabaqa bayanuhuma qubaila kitabis siyam, dan ini telah disebutkan dalam bab zakat, ya, sebelum ini bab puasa. Jadi kita dah habis ini membicarakan ini tentang hukum ahkam yang bersangkut paut dengan ghanimah. Pengajian kita hari ini insya-Allah yang ini akan masuk kepada yang seterusnya, yang mana penulis ini mengatakan faslun fi qasmil fai'i ala mustahiqi. Ini adalah berkenaan ini dengan harta yang dikenali sebagai fai'. Al-fai' dalam segi bahasa beliau mengatakan al-fai' wal fai'u lughatan ma'khudhun min fa'a idza raja'a. Jadi dalam segi bahasa fa'a maksudnya raja'a. Jadi asal perkataan fai' ini maksudnya mengembalikan, yakni sesuatu yang kembali. Summa stu'mila fil mali raji'i minal kuffari ilal muslimin. Dan selepas itu perkataan ini digunakan bagi harta yang kembali kepada kaum muslimin daripada yang bukan muslim. Itu sebab ada kait mengait ini dengan luratan, dengan dalam segi bahasa, yakni sesuatu yang kembali, ya, kembali ini kepada orang Islam. Wa syar'an, dalam segi syarak, huwa malun hasala min kuffarin bila qitala. Ini bezanya. Penulis ini mengatakan dialah harta yang hasil daripada memerangi orang yang bukan Islam tanpa berlakunya peperangan. Wala ija fi khailin wala ibil. Wala ija fi khail. Perkataan ini ijaf ini maksudnya isra'. Ini dalam bahasa Arab ini maksudnya bila kita naik kuda, ini misalnya bila kita nak mencepatkan kuda, ini dipanggil ijaf. Ijaf. Jadi maksudnya di sini tanpa peperangan, tanpa memerlukan kita untuk kita pergi dengan cepat, yakni untuk memerangi yakni kaum musuh. Yakni maksudnya tidak ada peperangan sama sekali. Sama ada dalam segi peperangan itu tidak wujud, dan tidak ada keperluan yakni untuk kita nak mempercepatkan, sebab yakni kita tidak menyerang ini apa-apa. Jadi harta yang hasil daripada jenis peperangan seperti ini, ini yang dimaksudkan dengan al-fai'. Dan beliau memberikan misal kal jizyati, seperti jizyah. Yakni jizyah maksudnya harta yang didapati yakni tanpa ada peperangan. Wa ursyid tijarah, dan juga yakni berkenaan dengan zakat 1/10 daripada yakni harta perniagaan. Jadi maksudnya tidak ada, dia bukan yakni disebabkan yakni adanya peperangan, ya. Ini harta yang diambil daripada orang yang bukan yakni Islam. Wa yuqsamu malul fai' ala khamsi firaqin, maka harta fai' ini terbagi kepada 5 bahagian. Di sini penulis mengatakan seperti mana kita lihat ghanimah juga dibagikan kepada 5 bahagian, fai' juga diberikan kepada 5 bahagian. Tadi berkenaan dengan ghanimah kita mengatakan 4/5 bahagian itu diberikan kepada al-muqatilin, mereka yang menyertai peperangan. 1/5 diberikan kepada 5 bahagian. Ini yang dimaksudkan dengan khumus. Berkenaan dengan fai' juga dibagikan kepada 5 bahagian. Wa yusrafu khumusuhu, yakni al-fai' ala man ay al-khamsati alladhi yusrafu alaihim khumusul ghanimah. Jadi perkara yang sama seperti mana 1/5 daripada harta ghanimah diberikan kepada 5 bahagian tadi, begitu juga dengan fai'. 1/5 daripada fai' diberikan kepada 5 bahagian yang sama seperti mana dalam membagikan harta ghanimah. Jadi ini adalah perkara yang pertama. Jadi tidak ada perbezaan di antara harta ghanimah dengan harta fai' dalam segi pembahagian khumus. Yakni khumus 1/5 daripada ghanimah diberikan kepada 5 bahagian, 1/5 daripada khumus daripada fai' ini diberikan kepada 5 bahagian.
Wa sabaqa qariban bayanul khamsah. Yang penulis mengatakan 5 bahagian juga telah kami menerangkannya. Ini baru tadi kita membicarakannya di atas tadi. Maslahat ini kaum muslimin, ahli keluarga Nabi SAW, golongan ini miskin, yatim dan ibnus sabil. Ini 5 yakni golongan yang diberikan daripada khumus. Selepas itu beliau mengatakan wa yu'ta arba'atu akhmasiha, 4 daripada 5. Sekarang kita beri kepada siapa? Di sini kita nak kena pay attention sedikit, sebab berkenaan dengan ghanimah kita mengatakan 4 daripada 5 bahagian harta ghanimah diberikan kepada siapa? Diberikan kepada orang yang menyertai peperangan. Dan selepas itu juga minggu lepas kita membicarakan tentang Radakh ini adalah kalau sekiranya orang yang menyertai peperangan itu syarat-syaratnya tak cukup untuk dijadikan sebagai seorang yang boleh menerima ghanimah, maka hakim ini memberikan kepadanya sebahagian daripada bahagian yang diberikan kepada orang yang boleh menerimanya. Maka ini dikirakan sebagai radakh, seperti budak kecil menyertai peperangan, wanita yang menyertai peperangan, orang yang bukan Islam yang menyertai peperangan bersama orang Islam, maka dia diberikan sebahagian daripada harta ghanimah, tetapi ini bukan bahagian saham. Ini adalah bahagian yang dikenali sebagai ar-radakh. Manakala al-fai sekarang ni, kalau kita ada harta fai 4 daripada 5 bahagian, kepada siapa yang kita nak memberikan? Di sini ada beza sedikit. Sebelum itu penulis ini mengatakan ada sedikit perbezaan dalam segi manuskrip. Ada manuskrip mengatakan akhmasiha, ada manuskrip mengatakan akhmasihi. Jadi beza dalam dhamir. Sama ada dhamir yakni muzakkar ataupun dhamir yakni muannas. Kalau sekiranya dhamir yakni muannas, yang dimaksudkan adalah al-amwal, yakni akhmas amwal. Itu sebab dia akhmasiha. Kalau sekiranya kita mengatakan dhamir itu muzakkar, seperti mana penulis Al-Imam Ibn Qasim mengatakan di sini akhmasihi ay al-fai. Dan dhamir ini yang balik kepada al-fai, yakni arba'atu akhmasi al-fai. Nampak tak? Jadi 4 daripada 5 bahagian al-fai. Siapakah yang diberikan? Di sini beliau mengatakan lil muqatilah. Ini adalah balik kepada matan dari Abu Syuja' dalam bol. Beliau mengatakan lil muqatilah. Al-muqatilah, siapa yang muqatilah? Di sini definisi kita nak pay attention sedikit. Beliau mengatakan wahumul ajnadul ladina ayyanahumul imamu lil jihadi wa asbata asma'ahum fi diwanil murtazaqati ba'da ittisafihim bil Islam wat taklifi wal hurriyati was sihhah. Ini dia. Ini yang dimaksudkan dengan muqatilah, yakni mereka-mereka yang merupakan tentera yang dipilih yakni oleh kerajaan Islam, dan nama-nama mereka sudah yakni terletak yakni pada diwan. Yakni apa maksudnya di sini? Yakni zaman dahulu dia sikit lebih kurang seperti zaman sekarang. Zaman dahulu bila kita ada satu negeri, kita ada tentera. Jadi tentera ini memang dia punya kerja perang saja. Yakni maksudnya dia training, kalau ada perang dia pergi. Ini dalam istilah Islam kita panggil murtazaqah. Jadi mungkin saya terangkan ini dulu. Kita lihat ini perkataan ini, beliau mengatakan wa asbata asma'ahum fi diwanil murtazaqah. Murtazaqah maksudnya di sini adalah tentera yang dibayar gaji. Tentera yang dibayar gaji. Sebab kita kena faham ya, kalau dalam jihad yang fi sabilillah, jihad yang dalam Islam, kalau berlaku yang peperangan jihad, bukan saja tentera saja yang berperang, tetapi kita ada orang awam. Nampak tak? Sebab ini maslahat ini untuk menjaga agama dan negara. Jadi bukan saja tentera pergi perang, tetapi kita ada orang yang selain daripada tentera. Ini yang kita membicarakan dalam pembahagian harta ghanimah. Apa kita mengatakan? Mereka-mereka yang menyertai ini peperangan. Jadi dia bawa kuda dia sendiri kalau zaman dahulu. Zaman sekarang dia bawa kereta dia sendiri. Misalnya dia bawa, dia punya tembak sendiri, dia bawa barang-barang dia sendiri. Yang ini macam volunteer. Kes apa kita mengatakan? Volunteer. Tetapi selepas itu kita ada murtazaqah. Murtazaqah ini seperti apa tentera kita. Seperti di negeri kita misalnya kita ada tentera yang mana dia punya kerja memang yang ni dalam tentera. Jadi kalau berlaku peperangan, yang ni dia yang pertama yang nak kena pergi. Tamam? Ini kita panggil murtazaqah. Berkenaan dengan harta fai, di sini penulis ini mengatakan kalau sekiranya harta itu adalah harta fai, maka
4 daripada 5 bahagian itu diberikan kepada tentera. Diberikan kepada tentera. Bagaimana pula dengan mereka yakni yang volunteer? Maka mereka yakni yang volunteer tidak diberikan daripada harta fai, tetapi mereka diberikan daripada harta zakat kalau sekiranya mereka memerlukan yakni kepada zakat. Tetapi di sini diberikan yakni kepada al-muqatilah. Yang dimaksudkan adalah al-ajnad. Ini yang penulis mengatakan di sini. Al-ajnadul ladzi ayyanahumul imamu lil jihad. Jadi dalam zaman kita panggil ini adalah tentera. Wa asbata asma'ahum fi diwanil murtazaqah, yang mana nama-nama mereka ada dalam diwan, ada dalam diwan, yang ini maksudnya dalam schedule. Ba'da tisafihim bil Islam, dengan syarat ini semua syarat-syarat jihad ada pada mereka. Mereka Islam, taklif, mukallaf, yang ini bukan orang yang bukan mukallaf, merdeka bukan hamba, siha, yang ini mempunyai yang ini kesihatan. Fayufariqul imamu alaihim al-akhmas al-arba'a ala qadri hajatihim. Ini perbezaan di antara perbezaan yang kedua. Di antara perbezaan yang ketiga. Pertama sekali kita mengatakan fai adalah harta peperangan yang didapati bagi sesuatu yang bagi yang tidak berlaku peperangan, yakni harta yang hasil daripada musuh tanpa peperangan. Ini kita panggil fai. Manakala ghanimah ada peperangan. Perbezaan yang kedua kita mengatakan apa? Harta 4 daripada 5 bahagian daripada harta tersebut, bagi ghanimah kita memberikan kepada orang yang menyertai, dan yang menaiki kenderaan diberikan 3 bahagian, yang berjalan kaki diberikan 1 bahagian. Manakala dalam fight itu ghanimah, manakala dalam fight kita mengatakan 4 daripada 5 bahagian itu diberikan kepada murtazaqah, diberikan ini kepada tentera. Tetapi yang keempat, perbezaan yang keempat adalah apabila ia diberikan kepada tentera, maka pemberian daripada harta fai ini dia balik kepada hajat seseorang tentera. Dia berbeza dengan ghanimah. Ghanimah kita mengatakan 3 bahagian 1 bahagian, 3 bahagian 1 bahagian. Yang ini 3 bahagian bagi yang kenderaan, 1 bahagian ini yang tidak ada kenderaan. Khalas. Yang ini mereka diberikan bahagian yang sama. Tetapi al-fai mereka tidak diberikan pada bahagian yang sama. Hakim ini akan lihat kepada keperluan masing-masing. Sebab ada orang yang ini misalnya anak ini 10, dia memerlukan ini harta yang lebih, maka diberikan kadar hajatnya. Yang satu lagi pula belum kahwin, maka diberikan yang ini kadar ini hajatnya. Maka mereka tidak sama. Jadi sang imam ini melihat ini kepada maslahat tenteranya. Ini yang beliau yang ini mengatakan ala qadri hajatihim fayabahathu an hali kullin minal muqatilah. Jadi keadaan yang ini tiap tentera yang berperang, maka kita lihat ini kepada keperluannya, dilakukan bahas. Kita kena tanya dia apa dia, bagaimana dengan keadaan keluarganya dan sebagainya wa ana iyalihi, dan berkenaan dengan keluarganya, lazima nafaqatuhum, yang diwajibkan dia memberikan nafkah kepada ahli keluarganya, berapa orang anak, isteri keadaan ini bagaimana, rumah keadaan bagaimana, wa ma yakfihim, dan berapa banyak yang boleh mencukupi mereka. Fayu'tihi kifayatahum min nafaqatin wa kiswatin wa ghairi dzalik, maka diberikan kepada mereka daripada duit nafkah dan juga pakaian dan selain daripada itu. Wa yura'a fil hajati zaman wal makan wa rukhasu wal ghala, dan juga diambil yang i'tibar zaman itu ataupun tempat itu ataupun keadaan, sama ada sedang berlaku inflation ke bukan inflation, sedang berlaku barang makanan tengah naik ke tak naik, maka gaji yang diberikan yang dibalik ini kepada keadaan dan keperluan masing-masing. Wa asyara al-musannifu biqaulihi wa fi masalihil muslimin ila annahu yajuzu lil imam an yasrif al-fadila an hajati al-murtazaqa. Kalau sekiranya ada lebih, harta yang lebih setelah diberikan kepada semua murtazaqah, maka harta yang lebih diberikan kepada masalihil muslimin, yakni maslahat ini bagi kaum muslimin. Fi masalihil muslimin min islahil husuni wa surur. Ini bagi alat-alat tentera dan juga menjaga border dan memberikan gaji kepada orang yang bekerja di situ. Wa min syira'is silah, membeli apa kita mengatakan weapon, membeli apa kita mengatakan dalam bahasa Melayu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya Rabb. Yani weapon yang dalam bahasa Melayu yani la ilaha illallah. Perkataan ini dah berapa kali sentiasa bila saya nak gunakan, saya terlepas yang ini dalam bahasa Melayu. Wallahu alam, ini silah ya, weapon. Wa khail ala sahih, dan juga untuk memberikan
membeli ini kuda, membeli ini silah, ini weapon. Yang ini berdasarkan dengan pendapat yang sahih. Yang ini pendapat yang sahih adalah pendapat yang kuat ini dalam madhab ini, dan ada khilaf di antara para fuqaha yang berkenaan dengan perkara ini. Jadi ini yang dimaksudkan misalnya ni maslahat kaum muslimin. Jadi dengan ini alhamdulillah kita dah habis membicarakan tentang hukum makan fai. InsyaAllah minggu depan kita akan masuk membicarakan tentang jizyah. Jadi kita berhenti di sini. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.